Hey guys, what's up? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizuan. So, dalam episod ini aku buat portrait sebab aku berada di office sebenarnya. Tapi sebelum tu aku nak bagi tahu kat korang, okey, ada berita penting yang perlu korang dengarkan. Okey, seperti mana yang dimaklumkan oleh Tuan Azmi sini berkaitan dengan borang pencarum sebelum ini yang ramai orang confused, ramai orang muskil dan sebagainya. Tapi korang jangan risau, penerangan aku sebentar lagi mungkin insya-Allah akan membuka hati korang untuk korang okey, aku nak sign lah, okay? Ataupun aku nak isilah dan sebagainya. Tapi sebelum tu, bagi korang yang belum subscribe ke channel ini guys, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ni guys. Okay, apa yang Tuan Azmi ada maklumkan melalui posting beliau adalah berkaitan dengan borang pencarum yang dah telah diubah kepada borang, nama borang itu lain. Okey, yang mana borang pencarum dia sebelum ni kita anggap macam borang inilah kata permohonan dan sebagainya. Orang pun rakyat pun macam tak faham kan, adakah macam ni pening kepala, takut dan sebagainya. Okay, fine. Last Tuan Azmi sendiri ada maklumkan dan announcekan melalui sesi live beliau, okay, yang mana mengatakan okay, borang ini ditukar kepada borang aduan. Okay, so maksudnya sini kalau korang masih lagi tak faham, mai aku ceritakan sikit lah seperti mana yang Tuan Azmi cerita. Korang bayangkan lah, korang punya kucing, okay, korang punya kucing hilang. Ataupun korang punya anak kucing yang lawa-lawa tu hilang. Dan korang buat aduan kepada pihak polis. Dengan statement-statement, dengan detail yang perlu korang lengkapkan. So begitu jugalah dengan pencarum yang mengadu kepada pihak atasan yang perlukan pengeluaran khas kali ini untuk menyara kehidupan disebabkan tiada pekerjaan, tiada apa lagi disebabkan inflasi, harga barang naik dan sebagainya. Okey, ini terpulang dan ini berdasarkan alasan-alasan yang kita ada register borang tersebut waktu scroll kat bawah tu kan. Itu terpulang dan perkara ini pun subjektif. So itu adalah borang aduan supaya kita tahu borang aduan. Macam contoh lah, kita cakap orang, kau ni susah-susah kan, contoh, kau nak 10k tak, so kalau nak 10k kau pergi mengadu macam mana? Isi borang yang kita dah PJIR dah maklumkan. Borang itulah korang lengkapkan, masuk detail dan sebagainya melalui PJIR. So bolehlah mereka akan hantar kepada pihak atasan untuk mereka baca. So nanti PJIR ataupun orang yang wakili PJIR ni, iaitu Tuan Azmi sendiri yang amat berhormat Perdana Menteri. Okay, so inilah dia borang aduan. Inilah dia pengadu-pengadu daripada pencarum. Sebab apa mereka ini ingin mengeluarkan pengeluaran kali ini atas alasan-alasan begini yang kita tak ada tik-tik dan sebagainya. So bukti dia apa? Pencarum dah ada nombor KWSP. Apa lagi? Detail nama penuh. Macam mana Tuan Azmi boleh dapat semua data-data ni? Mestilah daripada pencarum itu sendiri. Sebab itulah Tuan Azmi inginkan perkara ini. Okay, inginkan benda ini, bukan nak jual. Cerita pasal jual pula sekejap lagi aku akan terangkan. Sebab apa? Kita fikir pada apa yang orang ada maklumkan sebelum ni. Pihak KWSP, ada orang tanya, pihak KWSP ni kenapa aku pergi KWSP dia kata tak ada borang ni pula kan? Memanglah tak ada. Ini proses orang nak menyuarakan, sediakan petition sebelum nak sampaikan kepada pihak atasan, dan pihak atasan akan decide sama ada benda ni boleh lulus ataupun tidak. Bila dah lulus, so maksudnya dia bagi arahan kepada KWSP. So barulah arahan itu diterima secara rasmi. Bila dah secara rasmi diterima, maka ada keluarlah satu statement daripada kerajaan. Maka keluarlah kat TV, keluarlah kat situ. Okay, tetapi kali ini bersasar. Okay, bila sebut bersasar ini, aku nak relate pula dengan data privacy. Kenapa pula kan? Okay, kalau kita ikutkan, ramai orang sekarang kalau kita lihat masih lagi muskil tentang perkara ini. Isi borang pun takut lagi lah. Walaupun aku dah keluarkan kenyataan, dari segi data privacy, disclaimer dan sebagainya. Tetapi aku bagi tahu korang, kita imbau kembali waktu pengeluaran iLestari, iCitra, iSinar dan yang lain. Termasuklah pengeluaran khas 1.0. Bagaimana stepnya waktu korang memohon online? Tiada cap jari. Bahaya ni.
Tak apa lagi, tiada IC yang disediakan untuk korang mengeluarkan. Tetapi susahnya macam mana KWSP nak track dan trace, okay? Nak trace, okay? Pencarum ni, inilah duit dia. Dan akan transfer pembayarannya kepada betul-betul pencarum. Kita lihat kepada permohonan. Perlu ada permohonan. Okay, perlu ada permohonan. Sebab apa? Nanti aku akan comparekan dengan yang sekarang ni. Kenapa dia tak ada permohonan? Tuan Azmi ada sendiri maklumkan kan? Okay. So, kalau kita lihat dekat sini, waktu ketika itu ada permohonan. Permohonan ni bagaimana? Korang kena ada verifikasi IC dengan nombor phone. Sebab detail ini dia ada dalam yang korang dah pernah register dalam iAccount. Dia akan dapat klarifikasi pula dengan telco-telco, okay, tertentu yang melibatkan nama korang. Please, okay, nama, betul. Nama pencarum dekat data iAccount, KWSP, betul. Complete. So, baru step pertama tu dah settle. Nampak? Untuk korang akses untuk buat permohonan. Selepas itu kalau korang perasan dalam FAQ iSINA ke, iCitra ke ataupun KWSP sendirilah waktu pengeluaran waktu dulu, dia ada maklumkan make sure masuk nombor akaun bank pencarum itu sendiri. Bukannya masuk nombor akaun bank mak saudara korang, atuk korang, adik korang, suami korang, isteri korang. Tak boleh. Nama pencarum itu sendiri sahaja boleh. So, dia dapat detect, okay, nombor akaun bank, nama yang sama. Okay, pemegang akaun bank pun nama yang sama juga. So, barulah boleh releasekan. Nampak? Baru boleh riliskan pengeluaran tanpa perlu verifikasi manual seperti cap jari ataupun IC itu sendiri. So, harap jelas. Maksud di sini, susahnya untuk someone dapat data-data kita. Contohlah IC ke, nombor telefon ke, okay, nombor akaun bank ke, walaupun ada tetapi mereka tak dapat. Sebab apa? Benda ini bersangkut paut. Kalau masuk nak transfer ke akaun bank pun, akaun bank kita pegang nama kita. Melainkanlah kalau korang ni kedai akaun. Contoh. Okay? So, kalau kita lihat situasi sekarang. Situasi sekarang ini adalah bersasar. Bila sebut bersasar, maksudnya pengeluaran kali ini tak perlu permohonan. Sebab dia, apa yang Tuan Azmi nak ni, benda ini dia automatically, okay, bila dah lulus perkara ini, hanya maybe akan buat sesi manual. Perlu ke KWSP ke, kita tidak tahu. Okay, kita tidak tahu. Okay, mungkin akan buat macam style manual. Perlu ada thumbprint lah, IC lah. Sebab apa? Kali ini bersasar, dan bila sebut perkataan bersasar ni, maksudnya tak meluas, tak terbuka, tak ramai orang akan mohon. Hanya golongan tertentu ataupun khusus pada mereka yang layak untuk memohon. So, harap kat sini, okay, maksud aku, pengeluaran kali ini walaupun dapat data sekalipun, mereka perlu ada cap jari, IC untuk keluarkan. So, kalau kau rasa PGIR boleh buat demikian, aku rasa macam expert lah diorang ni, kan, bab-bab hackers ataupun pengeluaran online dia boleh hack kan. So, fikir-fikirkan apa yang diberi peluang kepada kita sebagai pencarum untuk korang nak, orang kata, mengeluarkan duit KWSP. Aku tak tahu cakap kali terakhir ke, sebab sebelum ni pun dah cakap kali terakhir. Okay, so kali ni aku tak tahu kali terakhir ke, kali kedua terakhir ke, terpulang kepada korang. Yang penting peluang ini mungkin sekali lagi terakhir, dan mungkin terakhir. So, grab saja sebelum 31 Julai 2022. So, itu saja perkongsian dalam episod kali ini. Diharap sikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Saja Sembang. Bagi korang yang belum subscribe ke channel ini guys, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ini. Jangan lupa tekan button on notification untuk dapatkan video-video yang terbaru dan sesi live channel Saja Sembang setiap Sabtu malam pukul 10.30 malam. Malam ni aku ada live tau dekat Direct Landing pukul 8 malam. So, aku Faizwan. Assalamualaikum.